Dah lag apa tu? Dalam apa tu? Ceramah apa? Rekod dalam Live. dalam ceramah ustazah. Ustaz. Page dia. Page dia Surah Haji Ismail. Saya tag Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Buku Rumi muka surat 66, perenggan yang paling bawah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan yang membawa kepada riddah itu 3 perkara. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat lagi kita meneruskan muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid, yang mana selama ini kuliah ini ataupun muzakarah kitab Faridatul Faraid ini berjalan seperti biasa secara online, di mana kita telah pun sampai pada akhir kitab, hampir kepada akhir kitab bagi kitab Faridatul Faraid. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah membicarakan berkaitan dengan agama, yang mana agama ini terdiri daripada 3: Islam, iman
dan juga ihsan. Maka bila sebut agama, tak lari daripada 3 komponen ini. Islam, ikrar pada lidah kita. Adapun iman, mengaku di dalam hati kita. Dan juga ihsan, kita buat segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah agama. Maka di dalam agama kita itu pula, kita wajib memelihara agar ianya tidak rosak. Yang mana dikenal dengan kulliyat yang 6. Yang wajib kita kena jaga. Tiap-tiap individu wajib kena jaga kulliyat yang 6. Apa tu kulliyat yang 6? Iaitulah tiap-tiap perkara yang besar-besar. Maka 6 perkara tersebut yang besar ni, induk agama ni, wajib kita kena jaga. Wajib kita kena pelihara dia. Yang pertamanya iaitulah agama. Yang keduanya ialah diri kita, nyawa kita, kita kena jaga. Yang ketiga, akal kita kena jaga. Yang keempatnya, nasab keturunan kita kena jaga. Yang kelimanya, maknanya kemaruahan kita, kita kena jaga. Dan yang keenam yang kita kena jaga ialah harta. Ini ialah perkara-perkara sebagai Muslim wajib kita kena jaga dia. Maka daripada 6 perkara yang wajib kita kena jaga tadi, hak besar sekalinya ialah agama. Wajib kita kena menjaga, wajib kita kena pelihara agama kita daripada jatuh kekufuran. Maka oleh yang demikianlah, apakah sebab-sebab yang mana kita nak pelihara daripada jatuh kepada kufur? Yang mana kewajipan kita jaga agama. Ni hak paling besar sekali, jaga agama. Maka nak jaga agama ni, iaitulah daripada jatuh kufur, jatuh kafir. Maka apakah sebab-sebab yang menjadikan seseorang tadi itu bawa kepada kufur? Maka kita perlu tahu sebab-sebab dia. Lalu tu pengarang kita rahimahullahu ta'ala nak bicara pada malam ini berkaitan dengan sebab-sebab yang membawa kepada kufur kita tadi. Yang mana kita kena jaga agama daripada keluar daripada Islam. Maka oleh yang demikian, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, katanya, dan yang membawa kepada riddah itu, dan yang membawa, yakni dan perkara-perkara yang membawa kepada riddah itu, benda-benda yang boleh menjadikan seseorang itu murtad. Itu riddah, maknanya diri seseorang tadi tu, maknanya diri keluar, putus daripada agama Islam. Nama riddah. Riddah ialah kena kepada diri keluar seseorang daripada agama Islam. Nama dia riddah. Maka seseorang yang keluar daripada agama Islam tadi tu, tubuh dia pula nama murtad. Itu beza. Murtad ialah kena kepada diri dia tu, tubuh dia tu, jisim seseorang tadi tu, yang mana dia bersifat dengan sifat riddah. Apa riddah? Riddah ialah kena kepada diri keluar tu. Kena kepada diri keluar, putusnya seseorang tadi daripada agama Islam. Nama riddah. Maka orang yang bersifat dengan sifat keluar daripada agama Islam, berhenti dia daripada agama Islam,
orang tu nama murtad. Jadi murtad ialah kena kepada individu, kena kepada seseorang, kena kepada tubuh. Itu nama murtad. Tubuh orang tu panggil tubuh orang murtad. Sebab apa digelar dia dengan murtad? Kerana dia bersifat dengan sifat riddah. Jadi riddah tu ialah kena kepada sesuatu ataupun kena kepada diri keluar daripada agama tu. Itu nama riddah. Maka orang yang bersifat dengan riddah, maka orang tersebut tubuhnya ialah murtad namanya. Itu beza dia. Lalu tu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan yang membawa kepada riddah itu perkara-perkara yang menjadikan seseorang itu keluar daripada agama Islam ni. Maka tubuh dia murtad lah. Maka sebab-sebab dia tu ada 3 perkara. Yakni ada 3 sebab, ada 3 punca. Asbabur riddah. Dia ada 3 sebab, ada 3 punca. Maka berlaku sebab-sebab ni, maka orang tadi itu dia keluar daripada Islam. Bila keluar daripada Islam, tubuh dia namanya murtad. Bila dia berlaku, maknanya sebab-sebab 3 sebab ni. 3 punca ni. Mana punca dia? Yang pertama, ni punca yang pertama. Sebab yang pertama yang menjadikan seseorang tadi keluar daripada Islam, buat menjadikan seseorang itu riddah. Maka sebab yang pertamanya, i'tiqad yang salah, pegangan yang tak sebenar. Itu sebab dia. Jadi ada 3 sebab. Langkau dulu. Sebab yang keduanya, iaitulah dengan sebabnya perkataan. Boleh jadi dengan sebab perkataan. Yang ketiganya boleh jadi dengan sebab perbuatan. Ini 3 sebab ni bawa kepada seseorang tadi, kalau dia maknanya memperlakukan 3 sebab ni ataupun salah satu ataupun ikutlah, jadi di dia 3 ni salah satu kah, maka orang tadi keluar daripada agama Islam. Bila keluar daripada agama Islam yang dikatakan dengan riddah, maka tubuh dia tu namanya murtad. Yang mana murtad ni ialah kafir yang paling keji sekali. Paling keji sekali kafirnya ialah kafir murtad. Itu nisbah agama kitanya. Kufur kafir tu kafir lah. Kafir ada kafir asli, kafir asal lagi, kafir dia nya. Ada satu lagi dia duduk dalam cerah dah, tiba-tibanya pergi terjun ke dalam terjun ke dalam, maknanya longkang hak cemar. Maka tubuh orang ni dipanggil dengan kafir murtad. Maka hak inilah sekeji-keji daripada kufur. Sekeji-keji kafir. Kafir asli itu pun keji dah, tapi dia keji lagi, sejahat-jahat lagi. Kerana dia berada di dalam cerah dah, tiba-tiba pergi kepada kegelapan. Itu sebab-sebabnya 3 punca. Boleh bawa kepada kufur ataupun boleh bawa kepada riddah. Maka tubuh orang tadi namanya murtad. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang pertamanya i'tiqad yang salah, yakni pegangan yang tak betul. Pegangan yang tak betul ataupun pegangan yang salah, pegangan yang tak sebenar ni pula terbahagi pada 2. Yang pertamanya pegangan hak salah. Pegangan dia tu tak betul, pegangan dia. I'tiqad dia di hati tu tak kena, tapi tak kufur. Satu. Yang keduanya pegangan tu salah. Pegangan tu tak betul, tak sebenar. Dan dia tu pula kufur dengan pegangan tadi. Pegangan tadi tu pegangan yang kufur. Jadi nisbah i'tiqad yang salah ni hak bawa kepada riddah,
hak bawa kepada kufur, bawa kepada jatuh keluar daripada agama Islam, pegangan yang salah, hak yang mana bawa kepada kufur tu. Adapun pegangan yang salah, i'tiqad yang salah tapi tak kufur, hak ni tak bawa pada riddah, tak menyebabkan seseorang tadi itu murtad, tidak. Contohnya seperti pegangan seseorang tadi, dia i'tiqad dengan pegangan yang bukan daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Umpamanya berpegang dengan pegangan Mu'tazilah misalnya, ataupun dengan Syiah hak tak dihukum kufur. Syiah tu banyak. Ada Syiah apa banyaklah, Imamiyah, hak tu hak kufur. Hak pegangan i'tiqad ataupun Syiah yang mana mengeji sahabat tu, hak kata huduh kepada sahabat tu, maka hak ni kufur. Dia ada juga Syiah tapi hak tak kufur, maka hak ni hak tak selari dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi dia tak kufur. Hak ni tak murtad orang tadi. Adapun hak kita nak bicara ni, bawa kepada keluar agama Islam, i'tiqad yang salah, hak bawa kepada kufur orang tadi. Mana contohnya? Seperti tu nak contoh tu. Seperti i'tiqad ketiadaan Tuhan. Contohnya dia pegang di hati dia, dia i'tiqad di dalam hati dia bahawasanya Tuhan ni tak ada. Asal dia Islam, lahir daripada keluarga Islam, besarlah dia, lalu tu kaji dengan tak mengaji ke ikutlah. Kemudian fikir keluar natijahnya tak ada Tuhan. Dia pun pegang di hati dia Tuhan ni tak ada. Tu bawa kepada riddah. Itu sebab-sebab yang membawa kepada riddah. Maka orang yang berpegang dengan tak ada Tuhan ni, orang tu murtad. Asal dia Islam, tapi oleh kerana i'tiqad dia salah, pegang tak ada Tuhan di dalam hati dia, maka dia telah keluar daripada agama Islam. Maka tiap-tiap ibadat yang dilakukan, tiap-tiap ibadat hak dia buat semasa dia di dalam Islam, waktu dia lahir, start daripada dia lahir balik, start daripada balik tu, amal ibadat dicatat, pahalanya, nisbah pahalanya, nisbah dosanya. Start daripada balik tu, bila mana amal catat semua sekali dosa pahala, tiba-tiba di umur 30, umur 40 misalnya, jatuh riddah dia tu murtad. Maka amal ibadat dia hak start daripada balik hak dia buat tu, semuanya habis, binasa, semuanya hancur, binasa belaka. Ni beratnya, maknanya orang yang bersifat dengan sifat riddah, ataupun orang yang murtad, yang keluar daripada agama Islam. Iaitulah di antaranya dia i'tiqad tidak ada Tuhan satu. Ni contoh bagi kata pegangan yang salah. Atau contoh lagi, atau syak padanya, atau syak pada adanya ada Tuhan. Dia syak. Hak tadi, hak pertama tadi, dia i'tiqad tak ada Tuhan. Hak yang kedua, dia syak pada ada Tuhan. Dia syak. Apa makna syak? Iaitulah duduk gi mari. Mungkin boleh jadi Tuhan tu ada, boleh jadi juga mungkin Tuhan tu tidak ada. Atau dia panggil syak. Duk main dalam hati dia, duk berpegang dalam hati dia 50-50. Boleh jadi Tuhan tu ada, boleh jadi Allah tu tak ada. Tu boleh jadi. Tu panggil syak. 50-50 pegangan dia duk main begitu. Maka orang ni pun maknanya
dia tu telah keluar daripada agama Islam. Keluar daripada agama Islam, asalnya Islam. Oleh kerana pegangan dia salah, tak mengaji misalnya, tak mikir sebagaimana hak telah diajar di dalam kitab-kitab ulama. Caranya telah kita belajar pada pertemuan yang lalu. Tiba-tiba datang syak, tak datang keyakinan tadi, duk syak, boleh jadi ada, ya juga, tak ada pun, ya juga. Dia pegang begitu. Riddah orang tadi. Maka bila dia riddah, keluar daripada agama Islam, bersifat dengan sifat riddah, maka tubuh dia tadi digelar dengan murtad, na'udzubillah. Orang tadi tu jadi orang yang murtad, kerana i'tiqad dia tu salah. Tu dalam masalah akidah, naknya yakin Allah ada dan sebagainya. Adapun syak, hak ni bawa kepada riddah, keluar daripada agama Islam, bawa pada seseorang tadi murtad. Hatta zan sekalipun, zan maknanya tinggi lagi daripada syak. Zan ialah seseorang itu berpegang 70%, 80%, 90% Allah ada. Itu zan. 10% sahaja, sikit je, sedikit sahaja. Maknanya kalau kita buat misal 10% sahaja, boleh jadi juga tidak ada Allah ni. Itu panggil zan. Berat sebelah ada Allah Ta'ala. 90% kah misalnya, 99.99% kah misalnya Allah ada, tapi ada lagi 0.0001%, boleh jadi tidak ada Tuhan. Atau dia panggil zan nama dia. Maka hak ni pun keluar daripada agama Islam. Orang tadi tu i'tiqad yang salah. Tubuh orang ni namanya murtad. Begitu juga orang yang tawakuf. Apa tu orang yang tawakuf? Tak kata apa-apa, tak kata maknanya di i'tiqad ni. Kerana kita duk bicara ni bab pegangan. Tak kata apa-apa di hati dia, tak i'tiqad apa-apa, namanya tawakuf. Allah ada tak? Tak kata, tak pegang. Allah tak ada, tak pegang juga. Dua-dua tak pegang. Ada pun tak pegang di hati, tak i'tiqad di hati. Tak ada pun tak i'tiqad di hati pun. Orang ni maknanya kalau dia sebelum ni Islam, dia tu telah jatuh riddah. Dia telah bersifat dengan sifat riddah, keluar daripada agama Islam, maka tubuh dia murtad. Amal ibadat dia, hak dia buat tu, semuanya binasa belaka. Bila mana dia taubat, baru ada balik amal ibadat tu pun start daripada awal balik. Hak dulu-dulu tak ada dah, tak kira dah. Dosa tak terhapus. Hak tu kena taubat pula. Dosa hak dia buat zina sebelum daripada ni, hak tu tak terhapus. Terhapusnya amal ibadat pahala. Tiba-tiba dia bertaubat daripada kemurtadan tadi, daripada hak keluar daripada agama Islam tadi. Dia bertaubat kepada Allah, maka dia tu jadi Islam balik. Maka amal ibadat pahala dia tu semua tak ada. Hak tinggalnya dosa-dosa tu tetap ada. Hak ni kena taubat suku pula. Beza, tak sama. Hak dosa ni tetap ada, dia kena taubat berasingan. Hak dosa-dosa hak dia telah buat tadi. Ni takutnya orang yang maknanya keluar daripada agama Islam. Itu i'tiqad yang salah. Tak pegang mana-mana, ada pun tak pegang, tak ada pun tak pegang, sama. Iman dia tadi tak sah namanya. Baik. Atau pada satu sifat, yakni ataupun dia i'tiqad tak ada, ataupun dia i'tiqad syak pada satu sifat daripada segala sifat yang ijma' ulama atasnya, atas satu-satu sifat. Dia i'tiqad dalam hati dia, dia berpegang di dalam hati dia, maknanya Allah tu tak bersifat dengan sifat qidam, pun riddah juga.
Dia Allah Ta'ala ni dia i'tiqad dalam hati dia tak bersifat dengan sifat bakok. Hak kita belajar dah dulu. Apa sama juga. Keluar daripada agama Islam. Ataupun dia syak. Allah ni bersifat dengan kidam. Boleh jadi. Tak bersifat dengan kidam pun boleh jadi. Allah Ta'ala ni tak bersifat dengan sifat bakok. Boleh jadi. Bersifat dengan sifat bakok. Boleh jadi. Hak telah makna hak kita belajar dulu tu. Lalu tu ni pun bawa kepada seseorang tadi keluar daripada agama Islam. Ni takut. Sebab tu kena mengaji dia. Kena belajar dia dalam masalah akidah ni. Bimbang-bimbangnya i'tiqad kita tu salah. Ataupun duduk atas dunia ni tak tahu mana hala. Ada Tuhan pun tak i'tiqad. Tak ada Tuhan pun tak i'tiqad. Serupa. Maknanya orang ni keluar daripada agama Islam. Tu dia syak di dalam hati dia ataupun dia i'tiqad pada satu sifat daripada segala sifat yang telah ijma' ulama atasnya. Contoh di sini seperti wahdaniyah dan qudrah. Esa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak esa dia kata. Ataupun dia syak boleh jadi Allah Ta'ala satu. Boleh jadi Allah Ta'ala tu banyak. Redah keluar daripada agama Islam. Orang tu murtad orang tadi. Ataupun Allah Ta'ala ni bukan berkuasa. Ataupun boleh jadi Allah Ta'ala berkuasa. Boleh jadi Allah Ta'ala tak berkuasa. Pun sama juga. Maknanya di dalam i'tiqad mesti yakin Allah Esa, mesti yakin Allah bersifat dengan kidam, mesti yakin Allah Ta'ala bersifat dengan bakok, mesti yakin Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudrat dan sebagainya. Allah Ta'ala tu kuasa, Allah Ta'ala tu mengetahui segala-gala tu, naknya yakin. Lain daripada tu, maknanya orang tadi keluar daripada agama Islam kerana i'tiqad dia i'tiqad yang salah yang menjatuhkan agama Islam di diri seseorang. Itu satu. Itu dengan sebab pegangan yang salah. Dan i'tiqad, ni contoh lagi ni, i'tiqad yang salah. Mana i'tiqad yang salah? Yang salah hak bawa pada ridah kufur. Dan i'tiqad yakni seseorang tadi dia i'tiqad, dia berpegang di dalam hati dia ketiadaan nubuwah Nabi yang diijma'kan atas nubuwahnya, nubuwah bagi Nabi. Seseorang tadi dia i'tiqad di dalam hati dia Nabi ni ialah bukan Nabi gitu. Sedangkan Nabi ataupun Rasul ni ijma' ulama kata dia ni Nabi, kata dia ni Rasul. Mana? Iaitulah 25 Rasul yang dicerita di dalam Al-Quran. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan sebagainya hinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia menafikan. Dia i'tiqad, dia pegang dalam hati dia Nabi Adam bukan Nabi. Nuh bukan Nabi. Musa bukan Nabi. Isa bukan Rasul. Murtad orang tadi. Riddah, bersifat dengan keluar daripada agama Islam. Tubuh dia namanya murtad. Kerana apa? I'tiqad dia tu salah. Berapa dah contoh dia? Banyak dah tu. Dan menafikan hari kiamat. Dia i'tiqad dalam hati dia tak ada hari kiamat ni. Dia i'tiqad begitu. Ataupun dia i'tiqad tak ada dah bangkit-bangkit, tak ada dah mati-mati. Mati-mati tak ada dah, setakat tu je. Keluar daripada agama Islam juga. Murtad juga. Hari kiamat tak berlaku-laku tak ada date berlaku hari kiamat ni, tak jadi dah. Apa jadi hari kiamatnya duduk gini dunia. Murtad. Bawa pada murtad orang tadi. Ikulah. Tak ada hari hisab, tak ada maknanya titian sirat, tidak ada maknanya azab-azab apa yang akan berlaku setelah daripada berlakunya hari kiamat kesemuanya. Hak ni orang yang beriktikad dengan iktikad yang salah sedemikian, maka orang tadi riddah, orang tadi telah jatuh riddah ataupun
tubuhnya telah pun murtad. Itu orang yang menafikan hari kiamat dan syurga dan neraka. Menafikan ada syurga, menafikan ada neraka. Maknanya dia iktikad syurga ni memang tak ada. Tak ada terus. Ataupun dia iktikad neraka ni memang tak ada terus. Tak ada syurga pun tak ada, neraka pun tak ada. Ini iktikad yang salah, yang keluar daripada agama Islam. Adapun kalau dia iktikad syurga neraka tak ada, bila tak ada tu? Tak ada sekarang ni, tak ada. Kelak. Nanti akan datang tu. Bila mana? Maknanya di akhirat kelak. Allah Ta'ala pun menjadikan syurga neraka. Ni pegangan Mu'tazilah. Kufur ke? Tak kufur. Itu Mu'tazilah. Beza. Ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah dalam masalah syurga neraka ada beza. Nama lagi Mu'tazilah keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, dalil terang di dalam Al-Quran. Uiddat lil muttaqin, telah disediakan, yakni akan syurga tadi tu, bagi mereka-mereka yang takut kepada Allah. Telah disediakan. Bermakna bila kata telah disediakan, fahamnya syurga neraka ni ada dah. Tu iktikad kita ahli sunnah wal jamaah. Ada dah ni. Sekarang ni ada dah syurga neraka. Adapun Mu'tazilah dia fikir dengan akal. Mana boleh ada dah syurga neraka, nak letak siapa? Bazir dia kata. Ada syurga, ada dah. Neraka ada dah, nak letak siapa? Bazir saja. Lalu tu dia berpegang tidak ada lagi syurga neraka, tapi lagi akan ada lah syurga neraka tu. Itu Mu'tazilah, pegangan yang berdosa besar. Walaupun tak kufur, tapi pegangan yang tak sama dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah ni. Walaupun dia tak kufur seperti Mu'tazilah tadi, dengan ataupun dengan pegangan-pegangan yang lain hak tak dihukumkan kufur tu. Walaupun dia tak kufur, tapi pegangan dia pegangan yang mubtadi', pegangan yang tak sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Pegangan ni pegangan yang berdosa besar. Maka dalam sebesar-besar dosa ialah syirik kepada Allah. Kufur kepada Allah tu dosa hak paling besar sekali. Lepas daripada dosa syirik, kufur kepada Allah, ialah dosa dalam masalah akidah hak tak kufur ni, iaitulah hak dosa besar ni. Ni sebesar-besar dosa besar. Tak sembahyang dosa besar, zina dosa besar, derhaka pada ibu bapa dosa besar. Apa lagi? Banyak lagi kategori-kategori dosa besar. Maka dalam banyak dosa besar tu, syirik kepada Allah satu. Yang kedua, ni iktikad yang salah walau tak kufur. Itu sebesar-besar dosa besar. Bermakna sembahyang dosa besar dibandingkan dengan iktikad yang salah ni. Orang yang tak sembahyang, orang yang tak sembahyang dosa besar. Orang yang tak solat dibandingkan dengan orang yang iktikad dia salah walau tak kufur, seperti pegangan Mu'tazilah ni. Inilah sebesar-besar dosa selepas daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab-sebab yang boleh bawa kepada riddah, iaitulah iktikad yang salah. Iaitu iktikad yang salah. Azan dulu kau habis deh. Dan lain daripada iktikad tak ada Nabi, iktikad tak ada Tuhan, iktikad maknanya tak ada hari kiamat, tidak ada syurga neraka. Banyak lagi lah dia kata. Iaitulah daripada pegangan-pegangan yang salah tu. Dan lain daripada perkara tadi tu, daripada tiap-tiap pekerjaan yang diijmukkan atasnya, atas tiap-tiap pekerjaan tadi tu, yang diketahuikan daripada agama dengan darurah. Macam mana? Sekira-kira
mengetahui akan dia akan pekerjaan agama hak darurah ni, hak dengan jalan mudah ni, oleh khawasul muslimin dan awam mereka itu daripada kalangan orang-orang Islam. Maknanya dia menafikan tiap-tiap kerja agama, tiap-tiap hukum agama, yang mana hukum agama ni diketahuikan secara mudah-mudah, secara umum. Orang tahu belaka hukum ni, tiba-tiba dia i'tiqad dengan menafikan. Ini juga bawa kepada kufur juga, bawa kepada riddah juga, menjadikan seseorang tadi kepada jatuh murtad. Contohnya apa? Hukum agama hak semua orang tahu, tiba-tiba dia ingkar dengan i'tiqad dia. Seperti wujub sembahyang, yakni dia ingkar di dalam hati dia akan kewajipan sembahyang, dan puasa akan kewajipan puasa, dan haram zina dia ingkar haram zina, dia kata halal, dan minum arak hak haram dia kata halal, i'tiqad halal, dan zulmun iaitulah melakukan kezaliman kepada manusia, dia i'tiqad di hati dia kata tak apa, halal bukan haram. Ni pun bawa kepada riddah. Dia pegang di dalam hati dia. Sembahyang wajib tak? Tak wajib sembahyang ni. Wajib apa kat sembahyang ni? Riddah. Dia pegang dalam hati, bukan kata. Hak kata nanti tu. Yang kedua, dengan sebab perkataan hak tu kata. Hak ni tak kata, tapi di pegangan dia tu tak wajib-wajib sembahyang, tak wajib-wajib puasa dalam bulan Ramadan. Zina tu boleh, minum arak ni halal, boleh minum, tak ada apa-apa, bukan haram dak. Buat zalim kepada orang bukan haram, halal, boleh. Ni semua orang yang i'tiqad begini, maka orang tadi telah jatuh kepada riddah. Dia telah keluar daripada agama Islam, maka tubuhnya dikatakan dengan murtad wal iyazu billah. Tu dengan sebab i'tiqad, dengan sebab pegangan, dengan sebab pegangan dia tadi tu pegangan yang salah, hak bawa pada kufur. Sebagaimana contoh-contoh tadi, maka orang ni keluar daripada agama Islam, maka amal ibadat dia hak dia buat setelah mana dia balik tadi, hinggalah saat dia jatuh riddah tadi, murtad tu, maka amal ibadat dia semuanya binasa, tak terpakai ke semua sekali, terhapus habis amal ibadat dia. Bila mana dia bertaubat, barulah amal dia tadi dimulai dengan yang baru. Tapi dia kena bertaubat lah, dengan syahadah semula lah. Ni orang yang murtad. Orang yang murtad nak buat macam mana orang yang murtad ni? Nanti dia akan bicara di dalam kitab kita. Itu sebab yang pertama, i'tiqad yang salah. Kedua, perkataan, yakni dengan sebab perkataan. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.